Rasanya 20 tahun dulu sebelum sungai ini dibuat tempatan banjir, memang produk tiram memang yang utama lah, yang terbaik. Tapi selepas projek tempatan banjir, pupus terus. Pada masa sekarang memang dah tak ada tiram lagi. Dalam jurnal ni memang disebut, dekat kawasan sini memang kaya dengan tiram. Spesies tiram baharu yang dikenali sebagai tiram putih di kalangan penduduk dan nelayan tempatan ini merupakan satu-satunya yang terdapat di dunia dan hanya terdapat di muara Sungai Muar di Johor. Tiram yang dinamakan Crassotria magallana saidi ini mempunyai isi berwarna putih krim dan telah disahkan sebagai spesies baharu berkualiti tinggi. Sungai Muar yang menjadi lubuk rezeki nelayan ini terkenal dengan pelbagai spesies hidupan marin seperti ikan dan udang galah. Paling istimewa adalah tiram yang diakui sebagai spesies terbaik di dunia. Saya memang orang Muar dan bekerja dekat Muar untuk sekian masa, dan kerap kali saya nampak nelayan tu yang mengutip tiram tu turun ke laut, naik ke atas darat, dan benda ni sangat menarik. Kenapa dia menarik? Pertama saya tengok, nelayan ni kutip tiram waktu surut. Waktu surut tu dia berubah. Kalau hari ni pukul 9 pagi, besok lambat sikit. Lambat sikit. Lepas tu dia ambil masa surut 20 kaki dekat bawah. Itu dah satu yang menarik tu. Saya telah menceburkan diri dalam bidang menyelam tiram ini sejak tahun 2002, iaitu orang kata sebagai salah satu daripada kejayaan hiduplah. Menyelam ni biasanya satu hari sekali je, pasal kita ikut air pasang surut, dan kita akan turun menyelam air hujung surut. Sebelum air itu bergerak pasang dan air lemah, kita akan turun. Kayu bakau sepanjang 20 kaki dipacak ke dasar sungai di sebelah bot dan penyelam akan turun menyelam tanpa menggunakan alat bantuan pernafasan. Seterusnya mengambil tiram di dasar sungai. Oleh kerana tiram ni, dia makan eksotik dan dia duduk di dasar sungai dan dia boleh dimakan mentah tanpa masak. Jadi sungai kita ni perlu bersih supaya orang lebih percaya, seperti tiram-tiram daripada New Zealand yang mana orang kata dia punya kualiti air terjaga. Jadi kalau kita dapat bahagian alam sekitar dapat menjaga kumbahan air yang masuk ke dalam Sungai Muar ni, insya-Allah orang kata panjang umur tiram ni, industri tiram. Dulu kalau kata nelayan sungai ni nak cari makan dalam sungai ni tak payah keluar dah. Nak cari 30-40 ringgit satu kali pergi dah dapat dah, pagi 40 ringgit, petang 40 ringgit. Sekarang nak cari 10 ringgit pun dah tak ada. Itu kesan dia. Dah puluh tahun sampai sekarang pokok bakau tu pun dah tak ada lagi dah. Kesan daripada projek tempatan banjir tu. Penternakan tiram di dasar sungai merupakan warisan terkenal di muara Sungai Muar. Tiram premium di sungai ini pernah dijadikan makanan istimewa. Dan kalau ikut pembacaan saya dalam jurnal-jurnal yang ditulis dahulu, contohnya The Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, disebutkan bahawa tempat ada disebutkan di situ ada Sungai Kesang pada masa itu. Kesang pada masa itu ada dalam daerah Muar. Dia kata sangat kaya dengan tiram. Jadi oleh kerana saya perasan populasi itu makin lama makin turun, itulah datangnya tercetusnya idea saya berkolaborasi dengan banyak pihak lah. Pada tahun 2017, Saidi Muhammad menghubungi pihak Institut Antarabangsa Akuakultur dan Sains Akuatik (IAKUAS) Universiti Putra Malaysia UPM dan berkongsi mengenai tiram di Sungai Muar. Spesies tiram tersebut telah mendapat perhatian pihak UPM dan penyelidikan dilaksanakan.
Penyelidikan berkenaan dengan tiram putih ini bermulanya di Air Aquas dan ianya telah diketuai oleh Dr. Lina sendiri bersama dengan kumpulan penyelidikan beliau, dan beliau merupakan penyelidik bersekutu di Air Aquas. Walau bagaimanapun, kami sentiasa terbuka untuk bekerjasama dengan mana-mana pihak industri, pihak kerajaan ataupun komuniti untuk mengembangkan lagi penyelidikan berkenaan dengan tiram putih ini, dan kami sentiasa bersifat terbuka dan kami sangat mengalu-alukan kerjasama daripada pihak luar. Dr. Nur Lina Wong Wai Sin yang juga pensyarah kanan Jabatan Aquakultur Fakulti Pertanian UPM mengiktiraf usaha Muhammad Saidi mempromosikan penyelidikan dan pemeliharaan spesies tiram istimewa ini. Sebelum dengan UPM saya ada juga berkolaborasi dengan banyak pihak, dan bila pada akhir itu saya perasan saya perlu sebuah universiti yang mempunyai kepakaran dalam bidang aquaculture. Itulah tercetusnya kajian bersama dengan UPM itu tadi. Selepas mengumpul dan membandingkan data dengan koleksi data berkaitan tiram yang terdapat di muzium di United Kingdom, penyelidik mendapati tiada rekod ujian asik deoksiribonukleik atau DNA yang sama dengan tiram putih di muara Sungai Muar. Mula-mulanya kami tak tahu dia ada spesies baru sebenarnya. Jadi kita ada menjalankan kajian DNA sebanyak 2 kali. So untuk kenal pasti spesies tu. Mengikut apa yang kita diberitahu oleh orang tempatan, ada 2 jenis yang disyaki sebagai jantan dan betina. Tapi bagi kita saintis, kita tahu spesies tiram memang tak ada sexual dimorphism. So sexual dimorphism tu bermakna jantan dengan betina ada bentuk atau morfologi atau ciri-ciri yang berlainan. So bagi tiram memang tak ada beza. Jadi kami tahu memang kalau nampak berlainan macam ni mesti ada spesies yang baru. Justeru, mereka menghantar kertas penemuan kajian ke jurnal Marine Biodiversity yang berpengkalan di Jerman. Pada 12 Oktober 2021, nama saintifik Crassostrea magallana saidi untuk tiram istimewa ini berjaya diperakukan. Di Malaysia kini ada 3 jenis spesies Crassostrea tiram yang telah dikenal pasti, termasuk 2 spesies lagi yang sebelum ni memang kami tahu, dan juga spesies baru ni. So yang pertama sekali, biasanya spesies yang biasa dijumpai adalah warna adductor muscle scar dia. So adductor muscle scar ni merupakan tempat lekat masa dia yang memegang dua-dua cangkerang. Dan satu lagi spesies adalah spesies yang digelar sebagai tiram kapak oleh komuniti berdekatan dengan Sungai Muar. Sebab spesies ni boleh dijumpai di Sungai Muar bersama dengan spesies baru ni. Tapi biasanya adalah spesies ni sebab bentuk dia macam kapak lebar sikit. Seorang sana memang panggil tiram kapak. Dan juga spesies baru ni yang lebih memanjang kulit dia. Sekiranya kami pantingkan di antara morfologi luaran spesies ni, so spesies tiram kapak ni, Crassostrea boucheri ni, dia lebih lebar dan lebih putih. Tak nampak sangat sisik dia. Tapi untuk spesies baru ni, dia lebih memanjang dan juga boleh nampak sisik dia secara halus dengan selalunya warna macam bright brown color. So kita boleh nampaklah biasanya dari segi luaran. Dan juga kalau ikut ekologinya, spesies ni agak berlainan sikit sebab spesies tiram kapak ni dia lebih suka dengan muara sungai, kawasan yang berdekatan dengan laut, di mana kemasinan dia lebih tinggi. Tapi spesies baru ni dia lebih suka di dalam muara, di mana dia air tu lebih payau dan juga kemasinan dia lebih rendah dibandingkan dengan kawasan yang spesies tiram kapak ni suka. Untuk spesies ni, sebab kita nak tahu bila dia lepaskan telur dia, sebab adalah agak penting kita tahu musim dia bertelur supaya kita boleh menggunakan induk tu untuk membuat benih.
So sebelum kita sampai ke hatchery sini, kami dah buat satu kajian sejak tahun 2018. So saya ada seorang PhD student yang in charge projek ni. Fokus penyelidikan adalah kepada pembenihan tiram melalui pendekatan akuakultur untuk memperbanyakkannya. Kajian juga dilakukan untuk mengenal pasti kualiti air dan kadar kemasinan air yang paling sesuai untuk pembiakan Crassostrea magallana saidi. Bila Encik Saidi datang jumpa kami pada tahun 2017, selepas kita berbincang, kami pergi turun ke Badang lah. So masa tu Encik Saidi dengan penyelam tiram bawa kami pergi ke sungai. So kita pergi beberapa tempat, ambil sampel dan juga tengok persekitaran sana. So selepas beberapa kali kita melawat tempat lapangan, kami memang pastilah spesies ni memang dua jenis, dan selepas tu kami baru bawa balik sampel untuk jalankan kajian DNA untuk memastikan dia memang spesies yang berlainan. Penyelidikan turut melibatkan kerjasama oleh rakan penyelidik Queen's University Belfast, Dr. Julia Sickworth, bermula dengan pengambilan sampel sebelum kajian biologi kitar pembiakan dilaksanakan. Spesimen yang dikenal pasti oleh nelayan tempatan telah disahkan identitinya melalui ujian DNA. Seterusnya pada tahun 1929, kami turut jumpa ada satu tepitan masa tu yang mengatakan bahawa perikanan tiram di Sungai Muar sebenarnya dah semakin merosot. Kepupusan tu berpunca dari pemusnahan alam sekitar, contohnya berlaku pemupusan habitat tiram, pokok-pokok kayu bakau yang dulu di sini banyak dah tak ada. Kita bukanlah nak apa, kita cuma nak sekadar bagi tahu bahawa habitat kepada tiram tu dah tak wujud lagi. Jadi sebab itulah oleh kerana habitat dia tak ada, tiram pun pupus. Oleh kerana menyelam tiram ni adalah tradisi dari moyang saya dan juga penduduk kampung Parit Tiram. Kalau dapat generasi baru ni berjinak-jinak dalam mencari tiram dan juga kerajaan dapat memperkenalkan lagi pelancongan tiram ni dan juga orang kata mengembangkan pasaran. Masalah kita sekarang pasaran. Nah, dan juga penyelam-penyelam sekarang dah makin berkurangan pasal itulah saya kengkangan orang muda tak minat. Dan satu lagi adalah tiram ni dia boleh mendatangkan pendapatan yang baik pada nelayan tu. Jadi apabila kita berhubung dengan UPM, saya perasan bahawa benda ni adalah dapat memberi manfaat kepada masyarakat yang ada di Malaysia ni. Kajian yang diketuai oleh Dr. Lida ni sangat bagus dan saya berpandangan telah pun mula menampakkan kejayaannya. Pertama, telah berjaya membuktikan bahawa spesies tiram ni hanya terdapat di sini saja, iaitu di muara Sungai Muar. Tidak terdapat di bahagian lain dekat dunia dan dia akan menjadi suatu yang istimewa. Saya rasa kalau benda ni ada bantuan daripada khusus daripada jabatan-jabatan yang terlibat, benda ni tak mustahil akan wujud semula. Tapi pemantauan daripada alam sekitar tu lebih penting lah. Pasal tiram ni yang paling penting kualiti air. Dia nak air yang bersih betul. Pasukan penyelidik air Aquas kini berusaha untuk meningkatkan populasi tiram melalui pendekatan akuakultur.
Inilah kesinambungan yang tercipta hasil daripada usaha dalam memelihara warisan semula jadi. Jadi saya buat penelitian, saya ambil spesies dari sini ni, Crassostrea magellanesaidi ni, saya bawa ke satu tempat yang saya rasa mungkin dia boleh hidup dengan lebih baik. Dan saya telah temui ada satu kawasan bahawa kawasan itu ketiga-tiga spesies yang disebutkan tadi boleh membesar dengan baik. Saya berkenalan dengan Saidi. Dia datang di sini lah. Saidi beritahu Pak Su di Muar ada satu jenis tiram yang isi dia putih. So Pak Su berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tiram tersebut. Kerana di sini kita tak ada tiram jenis tu di sini. So ada satu masa Pak Su melawat tempat Cik Saidi di Muar. So Pak Su tengok sendiri tiram dia seperti berceri tapi isi dia warna putih. Lokasi ini merupakan ladang ternakan tiram yang dikelilingi oleh kawasan paya bakau di muara Sungai Merbuk. Terletak di dalam kawasan Jerai Geopark dan menjadi salah satu tarikan geotapak warisan yang terdapat di negeri Jelapang Padi. Pada saya, Rumah Rakit Pak Suwan ni sangat istimewa. Pertama, sebenarnya lokasinya terletak berhampiran dengan Fish Research Institute ataupun FRI Pulau Sayak, yang mana kita boleh mendapatkan khidmat nasihat mengenai tiram daripadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, sungai di sini sangat panjang dan kita boleh pilih salinity ataupun kemasinan yang mana satu yang kita nak. Dari masa ke semasa kita cuba nak membiakkan dia di Sungai Merbuk ni. So secara sedikit demi sedikit kita bawa benih dari Muar dan letak cuba ternak di Sungai Merbuk ni. 1 tahun 2 tahun ni tiram tu kita nampak pembesaran dia dengan isi dia tak berubah apa semua. Dia boleh hidup juga di Sungai Merbuk ni. Tiram lebih subur jika diternak di dalam air paya bakau. Oleh itu, tiram perlu ditutup dengan jaring untuk keselamatan. Setiap bulan, kesemua tiram akan dilabelkan grade mengikut saiz dan hanya yang berusia lebih setahun sahaja yang boleh dimakan. Saya tengok tiram ni dari segi bukan setakat makan, tetapi ilmu. Jadi ilmu dia tu, jadi environment, dia punya alam sekitar, sekeliling ni, itu yang sangat menarik. Bukan kita berharap generasi yang ke depan, yang khususnya generasi yang berilmu ni, bukan setakat mampu makan, bukan setakat menikmati dia punya kesedapannya, tetapi mempelajari juga teknik-teknik menternak untuk diwarisi seperti Pak Su ni yang diusahakan oleh Pak Su ni. Tiram ni kalau dulunya hanya dijual di hotel 4 bintang, 5 bintang baru nak jumpa tiram. Golongan yang tak ke hotel dan restoran yang besar tak akan menikmati tiram. So kita buka tempat ni untuk golongan-golongan ni datang makan dan nikmati pemandangan Sungai Merbuk ni yang indah. Keenakan tiram Sungai Muar, terutama spesies tiram putih, turut mendapat permintaan tinggi di restoran Jom Santai Corner yang terletak di Kampung Rawang, Serom, Muar.
Potensi pembiakan tiram yang konsisten bukan sahaja menjadi pelengkap kepada ekosistem di muara Sungai Muar, malah mampu memberi sumber ekonomi kepada nelayan, peniaga restoran dan mewarnai industri perikanan serta pelancongan negara. Sebab saya banyak tengok dekat internet yang Muar ni dia terkenal dengan tiram. So banyak kedai yang jual tiram, raw oyster, dan saya sendiri pun memang suka makan makanan mentah macam sashimi, and saya pun pernah cuba makan tiram mentah tu sendiri. Jadi saya just search and tengok dekat mana, and kebetulan kedai ni ada jual yang saya tengok review pun macam okey, and that's why saya datang sinilah dengan family saya hari ni. Tiram mungkin dianggap sebagai protein. Sebenarnya, tiram mempunyai nutrien lain yang baik untuk kesihatan manusia. Dengan menikmati menu eksklusif ini, sama ada secara mentah, dibakar atau dikukus. Saya menganggap ianya sebagai satu pertanggungjawaban untuk pemeliharaan spesies ini. Kita tahu bahawa spesies ini spesies baru dan spesies ini hanya terdapat di muara Sungai Muar. Jadi saya merasakan bahawa sebelum jurnal ini diterbitkan, banyak dokumentasi audiovisual dan seterusnya adalah menjuruskan kepada penamaan spesies ini sempena nama saya. Jadi memang ianya adalah satu pertanggungjawaban untuk pemeliharaan spesies ini di masa hadapan. Kita tahu bahawa populasi ini memang diambang kepupusan dan kita mengharapkan ada pihak-pihak tertentu dapat membantu ke arah pemeliharaan spesies ini.